Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Sal nak masuk sejarah tingkatan 4, bab 1. Kalau bab 1 ni, kita akan belajar tentang warisan negara bangsa. Kita akan belajar pasal, basically tentang kerajaan alam Melayu, kerajaan di negara kita sebelum kedatangan penjajah. So, kita masuk 1.1 dululah. 1.1 latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, muka surat 4. Jom kita buka sama-sama. Muka surat 4. Okey. Bila kita dengar pasal kerajaan alam Melayu je, mesti kita akan ingat pasal Kesultanan Melayu Melaka kan? Tapi sebenarnya ada banyak lagi kerajaan alam Melayu di Nusantara ni. Bahkan sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sebagai contohnya, pada abad pertama, kita ada kerajaan Funan yang berada di Sungai Mekong. Lepas tu abad kedua kita ada Champa. Kalau Champa hari ni tanahnya ni hari ni adalah negara Vietnam. Lepas tu kita ada kerajaan Srivijaya. Maksud Srivijaya ni sendiri indah sangat. Sri tu maksudnya cahaya, Wijaya tu maksudnya kemenangan. Bercahaya kemenangan. Macam itulah maksudnya. Tengok kawasannya dekat sekitar Sumatera dengan pesisiran Selat Melaka. Dan kemudian pada abad ke-15 kita ada Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum ni, di tengah-tengah ni patutnya ada Majapahit juga. Dan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka lebih menyeluruh lah. Sebab awak tengok kawasan ni kan. Seluruh tanah Melayu kat sini dengan kawasan Sumatera. Kawasan Selat Melaka tu memang Kesultanan Melayu Melaka cover. Dan kemudian Kesultanan Johor Riau yang mewarisi corak pentadbiran yang macam Kesultanan Melayu Melaka ni. Okey. Jadi jelaslah kat sini bahawa banyak sangat kerajaan alam Melayu yang wujud di Nusantara sebelum kedatangan penjajah. Jadi apakah ciri-ciri yang menyebabkan kerajaan alam Melayu ni sama? Macam negara kita nilaikan dia ni sebagai negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apa yang membezakan mereka dengan barat? Yang pertama, raja, undang-undang, wilayah pengaruh dengan rakyat. Cikgu ada buat akronim tau. WUR. W-U-R-R. Start dengan wilayah pengaruh dululah. Okey, wilayah pengaruh macam kita tahu. Cuba bayangkan negara tapi tak ada tanah. Kepelik tu. Mestilah ada tanah. Lepas tu tanah tu pula mesti ada kawasan. Kawasan tu pula mesti ada sempadan kan. So macam mana kita nak tentukan sempadan tu? Sempadan tu kita tentukan apabila rakyat di kawasan tersebut sudi, mahu menerima dan memperaku pemerintahan seseorang raja sesebuah kerajaan. Contohnya dekat kerajaan Funan kan ada Sungai Mekong kan. So penduduk kat Sungai Mekong ni dia kata macam dia nak berada kat bawah pemerintahan kerajaan Funan. Jadi automatiklah penduduk-penduduk dan kawasan-kawasan di Sungai Mekong tu berada di bawah kerajaan Funan. Itulah maksudnya wilayah pengaruh. Wilayah yang dipengaruhi oleh kerajaan tu. Lepas tu kita ada undang-undang. BUR, W-U, undang-undang. Undang-undang ni perlulah kan. Kalau tak ada undang-undang nanti tempat tu jadi kucak-kacir kan. Banyak jenayah. Lagi satu undang-undang ni juga berfungsi sebagai panduan untuk kerajaan tu mentadbir negara. Contohnya kerajaan Majapahit diamalkan undang-undang Kutara Manawa. Lepas tu W-U-R, raja. Raja ni golongan pemerintah. Mestilah ada golongan pemerintah negara kan. Kalau tak ada yang memimpin mestilah kucak-kacir kan. Dalam segi kerajaan Melayu ni, dia punya pemerintah yang utamanya raja. Tapi raja juga dibantu oleh sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Raja ni taklah memerintah seorang-seorang. Raja juga dibantu oleh para pembesar. Dan raja masa zaman dulu sangat dianggap suci. Sampai kat sini dibagi contoh, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Sebab itulah rakyat sangat mentaati raja. Sebab raja tu sendiri dilambangkan dengan sesuatu yang sangat suci. Okey, WUR. Wilayah pengaruh, undang-undang, raja dan akhir sekali rakyat. R, W-U-R-R, rakyat. Rakyat ni golongan yang diperintah lah. Dan apabila rakyat tu berada di dalam wilayah pengaruh sesebuah
kerajaan tu, dia mestilah menunjukkan taat setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, kat sini dia bagi kerajaan Srivijaya. Masa dulu, rakyat-rakyatnya akan minum air sumpah daripada batu ni, inskripsi Telaga Batu ni. Nampak tak corong ni? Air tu akan dialirkan ke batu ni, Telaga Batu ni, dan akan ditadah oleh rakyat mereka dan diminum sebagai lambang untuk membuktikan kesetiaan rakyat ni kepada raja, kepada kerajaan Srivijaya. Hebatnya kerajaan Srivijaya ni, kita boleh tengok kat sini muka surat 5. Tengok empayar Srivijaya sangat luas. Selat Melaka ni memang dia cover. Kalau siapa yang kuasai Selat Melaka ni memang sangat berkuasa lah. Sebab dia menguasai jalan timur dan barat. Dan ni pula empayar Melaka. Empayar Melaka pun sama. Dia menguasai Selat Melaka. Kawasan sini. Okey. Kita masuk 1.2. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kenapa orang asyik selalu cakap pasal Kesultanan Melayu Melaka? Apa yang hebatnya Kesultanan Melayu Melaka ni? Kenapa sampai sekarang menjadi kajian, orang duk selidik lagi pasal Kesultanan Melayu Melaka dan selalu disebut-sebut di seluruh dunia. Kesultanan Melayu Melaka ni famous tau. So, ciri-cirinya ada 6. Cikgu buat akronim. Kau fikir, kau rasa, kau waras untuk lagi, kau, kerajaan. Bila negara tu mestilah ada kerajaan untuk merintah kan, golongan pemerintah. Golongan pemerintahnya macam kalau kita tahu dekat Kesultanan Melayu Melaka adanya raja. Dan raja ni tak merintah seorang-seorang, dia ada sistem pembesar dan sistem pembesarnya adalah pembesar 4 lipatan. Tahukah sistem pembesar 4 lipatan? Okey, sistem pembesar 4 lipatan. Sekejap ya. Empat lipatan. Kenapa kita panggil sistem pembesar 4 lipatan? Sebab sifir 4. Okey. Kat atas ni sultan lah kan? Lepas tu sifir 4. 4. Lepas tu 8, 16, 32. Okey, nampak tak? Kat sini bendahara. Bendahara. Kat sini penghulu bendahari. Kat sini Temenggung. Yang sini Laksamana. Okey. Ni ya. 4, 8, 16, 32. Bendahara, penghulu bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Kiranya macam 4 bendahara, 8 penghulu bendahari, 16 Temenggung, 32 Laksamana. Bendahara ni kalau zaman sekarang ibarat macam Perdana Menteri. Penghulu bendahari ni pula ibarat kalau sekarang ni yang jaga bahagian ekonomi. Lepas tu penghulu bendahari ni pula bawah dia ada Syah Bandar. Nanti kita akan belajar seterusnya dalam bab ni. Dia akan uruskan bahagian ekonomi lah. Macam Kementerian Kewangan, Bank Negara, macam tu. Kalau Temenggung ni pula, dia uruskan, Temenggung ni ibarat macam PDRM, dia jaga bahagian darat. Dan Laksamana ni pula, dia jaga bahagian laut. Perasan tak, dalam dunia ni, kita sahaja negara yang nisbahkan kita punya negara. Kalau macam orang putih, dia panggil negara dia my country, my land. Tapi kita panggil tanah air. Kita nisbahkan tanah dan air tu sama. Sebab kita dah biasa dengan air. Ibarat macam tanah air, kita boleh dua-dua. Macam tu. Sebab tu kita ada Temenggung dan Laksamana juga. Okey. Ni sistem pembesar 4 lipatan ya. Dan diketuai oleh semestinya sultan. Okey. Kau rasa K, kerajaan.
rasa rakyat. Bila kita ada golongan yang memerintah, mesti kita ada golongan yang diperintah kan. Takkanlah syok sendiri pula kan. Ni golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Dan secara keseluruhannya, golongan yang diperintah ni terbahagi kepada dua je. Golongan orang Melayu secara umumnya lah kan. Masa tu ramainya orang Melayu dengan orang laut. Orang laut ni kalau sekarang ni kita boleh katakan macam nak bagi awak faham orang asli lah. Dan cikgu pernah juga dengar cerita kan. Masa para mesuara nak buka Melaka tu kan, orang laut ni lah yang banyak tolong para mesuara ni. Masa para mesuara ni lari daripada berlawan dengan kerajaan Majapahit kan. Dia lari ke Melaka. Orang laut yang banyak tolong. Dan orang rakyat ni mestilah taat setia kepada kerajaan, kepada raja. Dan sebagai timbal balasnya, kerajaan raja ni akan menjaga keselamatan, kesejahteraan rakyat. Dia macam itulah hubungan timbal balas. Ingat ya? Timbal balas sebab timbal balik. Hubungan timbal balik. Kau, kerajaan, rasa, rakyat. Lagi. Kau. Kau rasa kau. Kedaulatan. Kedaulatan ni lambang kekuasaan seseorang sultan. Zaman dulu diimplementkan konsep daulat ni dalam Kesultanan Melayu Melaka. Itulah ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka kalau nak bezakan dengan barat. Sebab dia nak bagikan kuasa sultan tu lagi high lah. Macam tu. Sampai kan masa dulu dinasti Ming di China. Bukan calang-calang pun mengakui Kesultanan Melayu Melaka, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Dan mereka telah menghantar beberapa orang utusan. Antaranya termasuklah Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. Daulat raja ni kalau kita langgar zaman dulu boleh kena tulah. Orang percaya macam tu, boleh kena tulah. Sebab tu ada kisah kan kalau kita dengar cerita-cerita dulu kan. Asal kau langgar je daulat raja, titah raja, keluarlah istana, selangkah je buat pintu, boleh kena patah peti. Banyak kisah kita dengar macam tu kan. Daulat raja. Lepas tu wilayah pengaruh. Yelah, kalau kita ada negara, mestilah kita ada wilayah pengaruh. Tadi cikgu dah tunjukkan peta Kesultanan Melayu Melaka. Dia punya luasnya. Dan wilayah pengaruh masa dulu, masa Kesultanan Melayu Melaka ni boleh diperolehi melalui 3 cara. Ni cikgu nak tunjuk. Yang pertama, wilayah taklukan. Yang ni secara kasar lah. Yang mana secara peperangan. Contohnya Pahang. Melaka dia berlawan dengan Pahang. Dan akhirnya dia takluklah Pahang tu. Lepas tu wilayah naungan. Wilayah naungan ni wilayah yang sedia untuk berada di bawah naungan Melaka. Contohnya Linggar, Patani dan Kedah. Mereka menerima dengan seikhlas hati ni lah untuk berada di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, perolehan wilayah melalui perkahwinan. Sebagai contohnya, masa zaman Sultan Mansur Shah, dia kahwin Puteri Majapahit. Jadi, kerajaan Majapahit masa tu dia bagilah Siantan, kawasan Siantan. Okey, kita flashback balik. Kau rasa kau waras untuk undang-undang. Okey, undang-undang kalau kat Melaka dulu ada 2. Macam cikgu cakap, ingat tak pasal tanah air tadi? Melaka, dia nisbahkan dia punya, bukan Melaka lah, kita lah orang Melayu ni kan, nisbahkan negara kita tanah air. Sebab kita boleh pergi dua-dua, tanah air. Itu dah biasa. Jadi kita ada dua-dua undang-undang. Kita ada undang-undang hukum kanut Melaka yang kita pakai kat darat dengan undang-undang laut Melaka. Yang mana sebelum ni tak pernah ada undang-undang pasal laut. Melaka dulu yang buat advance kan. Nanti kita akan belajar seterusnya dalam bab ni. Dan yang terakhir sekali lagi. Kau, kerajaan, rasa rakyat. Kau, kedaulatan, waras, wilayah pengaruh. Untuk undang-undang, lagi lambang kebesaran. Lambang kebesaran. Macam kita tengok kalau kat barat mana ada lambang kebesaran raja. Macam taklah, dia lain lah dengan kita punya lambang kebesaran raja-raja kita kan. Macam Sultan Melaka.
Zaman dulu dia punya simbol, ada penggunaan warna kuning. Dulu orang-orang dulu mana boleh pakai warna kuning sebab warna yang eksklusif hanya untuk raja. Lepas tu ada pelbagai lagi lah. Nobat, regalia dan cap mohor. Cap mohor ni memang kena ada untuk setiap dokumen untuk mengesahkan. Tu memang titah kerajaan. Kalau kau pasukan cap mohor ni boleh kena hukuman lah. Lepas tu kalau zaman dulu kan, kisahnya zaman dulu masa orang Melayu dulu, kalau nak pakai baju sedondon pun tak boleh. Kalau contohnya atas biru kan, bawah merah. Tak boleh atas biru, bawah pun biru. Sebab tu kalau kita kahwin, kita panggil raja sehari. Hari tu je kita jadi raja. Kita boleh pakai sedondon. Kalau hari tu biru, bawah boleh pakai biru. Tanjak biru, baju biru, seluar biru, samping pun biru, macam tu. Lepas tu, kita punya, kalau dulu kita tak ada IC kan. Tanjak dengan keris tu lah kita punya IC. Kalau dulu orang nak tahu dia ni daripada kampung mana, keluarga mana, anak siapa, orang akan tengok tanjaknya, pangkatnya apa. Kan, pangkat, contohnya dia orang besar-besar kan, pangkatnya apa. Lepas tu, dia punya keris tu pun menunjukkan siapa dia. Macam tu lah IC. Orang Melaka dulu ibarat tu lah IC-nya. Tapi itu saja cikgu cerita sampingan kan. Yang pentingnya awak ingat lambang kebesaran. Untuk menunjukkan identiti keistimewaan Sultan Melaka ni lah. Warna berbeza lain dengan rakyat. Warna kuning dan sebagainya. Okey, selesai 1.2. Kita masuk 1.3. Keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Sistem pentadbiran. Awak ingat sistem pentadbiran kita ditanam di Kesultanan Melayu Melaka. Terdiri daripada atas sekali Sultan, lepas tu pembesar 4 lipatan. Kita tengok Sultan, Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Okey, cikgu cerita secara ringkasnya lah. Ataupun awak boleh baca dalam muka surat 9 ni. Okey. Secara keseluruhannya, masa sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada 2 peringkat. Iaitu peringkat pusat dengan peringkat jajahan. Kalau peringkat pusat ni, pembesar 4 lipatan ni lah. Semua ni. 4 lipatan ni. Kalau nak senang, nak mudah cerita, bendahara ni adalah orang yang pegang peranan yang penting. Kiranya dia orang kanan sultan. Lepas tu bendahara ni ibarat Perdana Menteri lah, nak senang cerita. Lepas tu kalau penghulu bendahara ni pula, dia uruskan perbendaharaan. Macam berkaitan dengan duit-duit, pelbagai benda-benda pasal ekonomi. Lepas tu bawah dia pula ada Syah Bandar. Syah Bandar ni adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk kutip cukai dekat pelabuhan. Sebab dulu Melaka, antara sumber ekonomi yang terbesar dekat pelabuhan lah kan. Ramai sangat pedagang yang singgah dekat Melaka sampai ke Syah Bandar ni kena dibahagikan kepada 4 Syah Bandar. 4 zon. Zon 1 dekat pedagang-pedagang yang datang daripada Gujarat. Kawasan-kawasan India tu. Zon 2 daripada China, Rukyu, Jepun kan. Champa, Vietnam kan. Dia kawasan-kawasan yang Asia Timur. Kalau Syah Bandar 3, zon Syah Bandar 3, pedagang-pedagang yang datang daripada Kalinga, Parsi, Benggala, belah-belah tengah sana tu. Lepas tu kalau Syah Bandar 4 ni, daripada bahagian-bahagian Nusantara. Daripada Filipina, Borneo, Pulau Jawa. Okey, itulah tugas penghulu bendahari. Bahagian-bahagian kewangan macam tu. Okey, kalau Temenggung pula, nak bagi senang cerita, Temenggung ni yang menjaga keselamatan dekat darat. Keselamatan Kota Melaka. Dan Laksamana ni pula yang menjaga keselamatan dekat laut. Dia ni ibarat Panglima Laut Melaka. Macam TLDM. Tentera Laut Diraja. Macam tu lah. Lepas tu, di peringkat jajahan pula. Yang ni peringkat pusat. Okey, peringkat jajahan pula. Kalau peringkat jajahan pula, pembesar yang tadi ni. Okey, sekejap cikgu nak minum air lah. Pembesar yang tadi ni akan melantik pembesar yang lain lah dekat bahagian jajahan ni lah, orang kepercayaan mereka untuk kekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Lepas tu setiap pembesar ni juga diberikan kawasan masing-masing lah. Kawasan-kawasan ni akan dijaga. Lepas tu dia orang akan kutip cukai.
Lagi satu cikgu nak ingatkan, ada kawasan perangai, istilah kawasan pegangan. Kawasan pegangan ni lah kawasan yang digunakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Ni kawasan pegangan yang ni. Lepas tu pembesar empat lipatan ni pula akan lantik pula pembesar di bawah mereka untuk jaga keamanan, untuk tolong kutip cukai dan sebagainya. Kat sini boleh nampak lah kan betapa sistematiknya sistem pentadbiran di Melaka masa dulu. Melaka ni bukan kecil lah. Kesultanan Melaka zaman dulu besar sangat sampai ke Kepulauan Sumatera. Bayangkanlah besarnya. Okey, sekarang kita masuk pada undang-undang. Okey, macam cikgu cakap tadi, undang-undang ada dua. Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Kalau Hukum Kanun Melaka, dia fokuskan pasal darat. Bukan pasal darat semata-mata. Semua undang yang ada kat darat. Macam dekat dunia hari ni kan. Pelbagai lah tentang kuasa sultan, kekeluargaan dengan ekonomi. Pasal jenayah pun. Tapi nak bagi awak senang ingat, Hukum Kanun Melaka ni banyak dipengaruhi oleh undang-undang syariah Islam. Contohnya jenayah kan. Kalau hukuman bunuh dikenakan kepada siapa yang ingkar, yang ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Lepas tu, siapa yang membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia pula akan dihukum bunuh. Bunuh balas kan. Lepas tu dia terangkan juga peranan sultan dan pembesar. Apa tugas bendahara, tembenggong, penghulu bendahari, sultan, laksamana dan sebagainya. Semualah tugas-tugas ni. Sebab tu hari ni kita boleh tahu apa yang pembesar buat, tembenggong buat sebab ada dokumen khas. Lepas tu daripada segi kekeluargaan memang di-cover semualah Hukum Kanun Melaka ni. Macam undang-undang hari ni kan. Pasal keluarga pun di-cover. Contohnya kalau nak kahwin tu kena ada saksi. Ada 4 orang saksi macam Islam cakap kan. Lepas tu kalau tak ada cukup 2 orang sahaja. Lepas tu dia sedia ekonomi. Semua benda dekat atas darat dia cover. Lepas tu kalau nak berjual beli, mestilah orang tu akil balik. Sioman. Lepas tu mesti melafazkan niat jual beli. Contohnya kalau cikgu pergi kedai, cikgu nak beli Colgate kan. Cikgu cakap, masa cikgu dah bayar tu cakap beli ya. Orang yang jual tu mesti cakap ya jual. Macam itulah sebenarnya niat jual beli. Macam akad. Bukan ada akad nikah je dalam dunia ni tau. Okey, ini Hukum Kanun Melaka macam dunia hari ni punya. Tapi versi syariah sikit gitu. Nak bagi awak senang faham. Sekarang ni Undang-Undang Laut Melaka pula. Kedua Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ni special tau. Tak ada kat mana-mana. Tak ada pasal masa tu lah, tak ada kat mana-mana. Kat dalam Undang-Undang Laut Melaka semua pasal laut, pasal kapal. Antara benda yang dikupas dalam ni adalah peranan nakhoda. Nakhoda ni kapten kapal lah. Kapten kapal. Nakhoda ni ibarat raja dalam pelayaran. Tapi, kalau contohnya nakhoda ni nak buat hal kepala sendiri, dia kata aku nak singgah, dia nak pergi Kedah. Contohnya kapal nak pergi Kedah. Dia nak singgah Langkawi sekejap. Aku nak pergi Langkawi je nak beli coklat. Contohnya macam tu kan. Dia kenalah bermesyuarat dengan semua orang dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Walaupun dia ibarat raja dalam pelayaran, dia kena demokrasi lah. Kena tanya semua orang dulu. Macam tu. Baguslah macam tu. Maknanya tak adalah king control lah macam gitu. Dan yang kedua, pelayaran. Dalam pelayaran ni diterangkanlah atas kapal tu siapa punya peranan, tugas semua. Contohnya dalam kapal tu dia ada jurumudi, orang yang bawa kapal, maling. Maling ni macam orang yang tunjuk arah. Maling ni memang kena pandai pasal bintang, pasal angin. Sebab tu zaman dulu orang-orang Melaka pandai sangat pasal arah. Dia orang kalau rasa angin je, tengok ombak je dia orang boleh tahu dah. Ni lagi 3 meter nak sampai dah darat. Macam tu. Lepas tu juru batu dan sebagainya. Okey, lepas tu diterangkan. Kalau contohnya seorang maling ni memang kena pandai ilmu pelayaran. Maling ni perlu tahu keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang. Agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Sekiranya maling tu lalai, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Pelayaran ni. Ibarat macam ni lah. Dulu siapa-siapa yang kerja dekat atas kapal ni ibarat kerja kerajaan. Dia macam dia ada peraturan yang sangat jelas. Sampai hukuman bunuh dia kena kan Kalau lalai. Yelah sebab kalau kapalnya tenggelam kan ramai yang mati. Banyak rugi kan. Barang-barang yang nak eksportnya.
Lepas tu yang ketiga, jenayah. Kalau berlakunya jenayah, sekiranya ada berlaku jenayah dalam kapal tersebut, maka akan dikenakan hukuman lah, macam hukuman syariah tadi jugalah kan. Macam hukum kandung Melaka tadi. Contohnya kalau dia bunuh orang atas kapal, maka orang tersebut pun akan dihukum mati juga. Lepas tu yang keempat, tak jauh beza lah dengan hukum kandung Melaka tu. Kalau daripada cukai pula, dia ada cara cukai dia sendirilah. Dan biasanya nakoda yang akan tentukan jumlah cukai tu. Okey, habislah 1.3, kita masuk 1.4. 1.4, peranan pemerintah rakyat. Secara umumnya kita ada golongan pemerintah dan rakyat. Siapa golongan pemerintah tu? Sultan lah. Sultan tu dia punya tugas tu apa? Jaga keselamatan rakyat, wujudkan perpaduan, bertanggungjawab terhadap kemakmuran, stabilkan kerajaan, memperkenalkan undang untuk mengawal rakyat. Lepas tu pembesar pun apa je punya tugas secara umumnya, jaga keamanan, jadi perantara antara sultan dengan rakyat. Yalah, sultan takkan nak boleh cover semua tempat kan. Lepas tu mengutip hasil melalui sistem serah dan melalui sistem kerah. Contohnya masa dulu kan orang-orang banyak yang bertani kan. Jadi mereka akan bagi sikit lah persen kepada kerajaan. Lepas tu rakyat-rakyat yang muda, yang sihat, macam akan diminta lah untuk berkhidmat untuk rakyat, untuk kerajaan, untuk buat sesuatu, untuk bekalkan tenaga untuk kerajaan. Tenaga buruh. Lepas ni golongan yang memerintah. Golongan pemerintah ni secara umumnya kita ingat sultan, pembesar 4 lipatan, ulama' juga. Ulama' berfungsi sebagai penasihat. Lepas tu peranan, lepas tu rakyat. Rakyat ni golongan yang diperintah. Kalau rakyat mendahaka, dia akan terkena tulah. Ingat ya, cikgu cakap tulah tu macam celaka, kecelakaan. Kalau dia melanggar titah kerajaan. Kalau dia mendahaka kepada raja. Kalau dia mendahaka kepada raja, dia akan terkena tulah. Tulah ni macam kecelakaan lah, kemalangan lah macam tu. Lepas tu rakyat ni pula ada yang akan dipilih menjadi tentera, mana yang sihat. Lepas tu kalau ada majlis gotong royong, kerajaan suruh kena pergi. Lepas tu menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan dan sebagainya. Okey, inilah peranan rakyat. Golongan pemerintah dan rakyat. Okey, kita masuk wadat. Kita selalu awak tak terfikir ke macam mana kita boleh angkat seseorang tu sebagai raja? Ni kisahnya pasal wadat ni. Okey, kalau awak baca muka surat 12 ni, dia ada cerita pasal Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Boleh nampak tak? Baca dulu. Bahasanya mungkin klasik sikit lah. Okey, cikgu cerita secara mudahnya lah. Nak bagi awak faham. Mungkin bila awak baca wadat punya bahasa ni mungkin agak klasik, awak tak berapa nak faham kan. Okey, secara mudahnya Sangsa Purba ni dikatakan adalah tokoh mitos keturunan Iskandar Zulkarnain. Tak sure dia ni wujud ke tak. So zaman dulu dekat Nusantara ni ada seekor ular yang sangat besar yang mengganggu penduduk-penduduk kat Nusantara ni. Jadi Sangsa Purba ni telah menewaskan ular besar tersebut dan penduduk-penduduk di situ, termasuklah Demang Lebar Daun ni, isytiharkan Sangsa Purba sebagai raja. Dan mereka berjanjilah akan taat setia kepada Sangsa Purba sekiranya Sangsa Purba adil memerintah, macam tu. Dia akan kekal setia dengan kedaulatan Sangsa Purba sekiranya Sangsa Purba adil memerintah dengan saksama lah. Inilah wadat perjanjian ni. Lepas tu dikatakan keturunan Sangsa Purba ni dah bertebaran lah. Ada yang pergi ke Tanah Melayu, ada yang pergi ke tempat itu ini. Itu yang lahirnya golongan raja dekat sebuah kawasan tu. Cikgu dengar cerita macam tu lah. Tapi bila baca teks ni, awak akan lagi faham lah.